Selamat sejahtera kepada semua pendengar dan peminat Borussia Dortmund di Malaysia ini. Selamat kembali ke The Lebah Melaya Podcast. Satu-satunya podcast BVB di Malaysia dibawakan khas oleh Malaysian Dortmund Fans Club, iaitu kelab peminat rasmi BVB di Malaysia. Selamat kembali semua dan kita berjumpa lagi selepas satu lagi kemenangan yang begitu memberangsangkan, begitu memberi semangat kepada kita untuk heading towards final 2 game Bundesliga. So dari banyak-banyak game ni, sekarang kita dah ada 14 home games we've won on the bounce di Bundesliga dalam season ni, iaitu kemenangan terbanyak BVB untuk home game dan 23 total goal dalam home game untuk 5 home game baru-baru ni. So bersama dengan saya Yudis, hari ini ialah Zahin, satu-satunya peminat tegar Dortmund di Malaysia ini. Zahin, apa khabar? Saya macam biasa, saya baik saja. Di luar topik BVB, saya agak sibuk dengan kerja. Saya tahu Yudis pun agak sibuk dengan kerja. Kita dua ada kerja tetap dan kita dua agak-agak sibuk. Tapi bila saya masuk je dalam ruang untuk bercakap tentang BVB ni, saya terus rasa hilang saya semua penat. Penat saya semua hilang. Terus rasa sangat teruja nak bercakap tentang BVB. Dan lagi-lagi kita baru saja berdepan dengan Gladbach pada hari perlawanan Bundesliga ke-32. Kita ada kemenangan yang agak besar. Tiga gol perbezaan, di mana kita dapatkan 4 gol pada separuh masa pertama dan berakhir dengan 5-2. Dan 2 gol tu pada separuh masa kedua, walaupun sepatutnya tak boleh dibolos pun, tapi kadang-kadang itulah BVB. Kita ada masalah di bahagian defender kita juga dan bahagian tengah juga, tapi kita akan ceritakan lagi dengan selanjutnya. Yudis, saya rasa mungkin kita boleh masuk ke bahagian barisan pemain dulu. Mungkin Yudis nak senaraikan pemain-pemain kita. Okay, so dalam game ni kita ada formasi 4-3-3, iaitu formasi yang baru-baru kita jarang gunakan. Dan di posisi goalkeeper, seperti biasa kita ada Gregor Kobel. Lepas tu dalam di barisan pertahanan kita ada Ryerson, Hummel, Süle dan Wolf. Dan dalam pertengahan padang kita ada Bellingham dengan Emre Can dan juga Brandt. And also dalam posisi penyerang kita ada Adeyemi, Haller dan Malen. So seperti minggu lepas juga, line up yang sama. Tetapi Schlotterbeck di bench untuk sebagai precaution lah. Apa pendapat Zahin pasal formation kita dan so far squad kita dalam game ni? Kita bermain 4-3-3, tapi kadang-kadang ada masa kita akan bertukar daripada 4-3-3 ke 4-5-1, bergantung pada cara kita menyerang. Tapi saya rasa kalau barisan ini sama digunakan pada 2 baki perlawanan, saya rasa kita ada peluang yang sangat besar untuk menang. Sebab macam pepatah English orang cakap, don't fix. Mungkin Yudis boleh habiskan apa yang saya nak cakap tadi. Tapi setakat ni tak pernah lagi kita ada masalah di bahagian serangan. Mungkin baru-baru ni saja kita ada bolos 2 gol di tempat kita sendiri. Tapi bila kita gunakan barisan yang sama ni, kita sekarang dah ada pun rekod yang sangat-sangat baik, di mana kita ada kemenangan 14 home game atau 14 kemenangan di tempat kita sendiri, iaitu Westfalenstadion. Itu adalah kemenangan yang setakat ni kemenangan berturut-turut yang paling banyak untuk BVB. Dan juga sekarang ni kita ada jumlah 23 gol di tempat kita sendiri pada 5 perlawanan baru-baru ni.
kita ada 5 gol pada perlawanan Gladbach, dan sebelum ni kita ada menentang Wolfsburg, tak silap saya. Wolfsburg kan, yang di mana kita menang 6 gol. Okey, kita menang 6 gol juga. Itu yang saya rasa kita makin bertambah baik di bahagian serangan, dan ada masa di bahagian tengah juga kita makin kreatif untuk distribute bola ke bahagian kiri kanan. Dan macam barisan sebelum ni juga, di mana Riazon dan Wolf diturunkan, saya rasa itu adalah gandingan yang sangat-sangat efektif sekarang ni. Walaupun ada juga masalah tentang ruangan yang terlampau besar dibuat oleh Wolf. Pada tak silap saya awal-awal minit pun ada juga kesilapan dia berkenaan dengan ruang. Tapi kita akan ceritakan lagi secara mendalam pada selepas ini. Mungkin kita boleh masuk tentang gol pertama kot, sebab kita ada banyak juga gol hari ni untuk kita cover. Mungkin kita boleh start dengan gol pertama, Yudis. So kita pergi pada gol pertama. So untuk gol pertama tu, gol yang awal-awal juga dalam minit ke-4 kalau tak silap. Kita boleh nampak satu boleh dikatakan seperti counter play, counter attack, di mana satu takat kita nampak Brand tengah bawa bola dan dia cross kepada Halle, and kita semua player kita tengah berlari berhadapan dengan gol opponent kita, dan Halle dalam posisi yang sangat bagus, dia terus cubakan satu shot, keeper diselamatkan, dan kita tahu apa jadi selepas tu lah. Player yang on form sekarang berada di posisi yang begitu tepat sekali, bola sampai kepada dia dan terus satu header. Bila cakap pasal Malen ni, ada statistik yang baru saya baca tadi. 14 perlawanan dan dia mempunyai 14 jumlah goal contribution, di mana dia ada 9 assist tak silap saya, atau 9 gol. Tapi itu saja dah menunjukkan yang musim 2023 akan datang nanti, saya rasa dia antara pemain yang sangat-sangat hangat di pasaran. Dan macam biasalah, kita tahu BVB ni orang cakap adalah kelab yang menjual pemain-pemain dia. Tapi saya rasa bila kita dapat berita-berita yang baru-baru ni berkenaan dengan kemasukan pemain baru ke dalam BVB, saya rasa mungkin Sebastian Kehl tak akan jual Malen kot, sebab saya rasa itu adalah satu kerugian yang sangat besar untuk kita. So pasal Malen tu, yes, what a season he's been having. Saya rasa ramai yang ada doubt pasal dia dari mula-mula season ni. Sebenarnya season lepas saya memang tak begitu confident dengan Malen, tapi masa saya tengok pre-season, untuk saya lah, dalam pre-season hanya Malen yang betul-betul give his all, walaupun itu saja pre-season sajalah, tak ada banyak boleh cakap. Kita nampak Halle dengan Malen betul-betul put in the work masa tu, and then of course half of the season kita nampak Malen tak perform, RDME pun tak perform masa tu, and with the hard work, kerja keras dengan guidance dari Terzic, kita nampak eventually Malen is standard performer lah dalam season ni. Yalah, macam Yudis cakap tadi pun, dia berada di tempat yang tepat dan dalam masa yang sangat tepat. Itu yang saya boleh nampak. Malen ni makin lama, saya ada sentuh juga pada episod sebelum ni, di mana Malen makin pandai membaca gerak-geri Dortmund, dan saya dah tak nampak lagi pergerakan-pergerakan yang sangat awkward daripada dia. Contoh macam setakat ni dribble dia memang sangat efisien berbanding sebelum-sebelum ni, dan setakat ni hantaran-hantaran yang dia cuba bagi kepada pemain kita yang lain makin improve
berbanding sebelum ni, tapi boleh diimprovekan lagi. Tapi dia bukannya playmaker atau perlu membuat hantaran yang banyak pun. Saya rasa dia dah sangat-sangat bagus bahagian dribbling dia, dan peluang dia untuk membuat gol makin lama makin efisien sekarang ni. Itu yang saya rasa dalam build up yang gol pertama ni pun, dan build up gol lain pun, saya rasa kebanyakannya dia juga yang memberi sumbangan atau goal contribution. Ya, satu point saya nak highlight sikit lah. Bukan saja Malen, ramai player dalam squad ni yang kalau kita pergi balik pada maybe 5-4 game sebelum ni, satu perkataan yang kita highlight ialah mentality. Untuk saya sekarang mentality team and also some individual player macam Malen dengan Adeyemi adalah top class lah. So mentality yang begitu solid dan juga confidence. Sebab tanpa confidence kita tak nampak Malen main begitu baik sekali, dan dia tak takut untuk buat certain movement. Dia terus set his mind, lepas tu dia lari saja, tak kisah bola pergi mana. So sebab tu dia sampai pada posisi yang begitu tepat sekali. Mungkin saya nak sentuh sikit kot apa yang Yudis cakap tadi tentang keyakinan atau mindset atau mungkin mentality. Sebab dalam perlawanan ni kita boleh nampak yang Gladbach sendiri rasa tak yakin untuk bermain pada tempat kita sendiri. Saya boleh nampak yang dalam masa seawal 10 minit memang Gladbach rasa macam tertekan untuk membuat serangan, tertekan untuk membuat sebarang peluang. Kalau saya tengok statistik pun, kita memang menguasai bahagian passing kita. Tapi Gladbach pula, dia hanya ada passing yang banyak di tempat dia sendiri, tapi tak banyak di tempat kita. Itu yang saya boleh cakap kita punya defending sebenarnya makin-makin improve, walaupun kita ada bolos 2 gol. Tapi macam nak sentuh apa yang Yudis cakap pasal mentality tu, saya boleh cakap yang kita sekarang ni main dengan sangat tenang. Kita rasa tak begitu nervous bila opposition datang untuk pressing kita. Macam perlawanan ni pun Gladbach cuba untuk pressing kita, cuba untuk bagi tekanan setinggi garisan Niklas Zule, tak silap saya. Memang diorang cuba untuk high pressing, tapi kita masih tenang. Kita punya build up sangat-sangat efisien. Yeah, I think satu lagi benda ialah sebab kan Gladbach main bertentangan dengan yellow ball. So dia main away dekat Dortmund ni susah sangat untuk dia, sebab the whole crowd macam bagi semangat lah pada Dortmund. So lagi itu satu kita dah score dalam minit keempat. So confirm lepas tu Gladbach dah lagi nervous, dan kita boleh katakan game plan dia orang untuk first half dah hancur lah sebab kita score begitu awal sekali. Bercakap pasal game plan dia hancur, kita nampak dalam gol kita yang kedua juga, walaupun penalti, tapi cara kita dapatkan penalti tu sebab kita nampak Brand dengan Halle is very good position, and Halle dia hampir gol sebenarnya. Dia buat satu pusingan dan dia nak shot dah, tapi disebabkan defender Gladbach tu dah nervous sikit, dia bawa Halle, brought down Halle, and of course lah dia give away satu penalty yang senang, dan akhirnya kita nampak Bellingham score satu penalty yang begitu simple dan efficient, saya katakan. Cakap pasal Bellingham punya penalty yang sangat simple tu, memang rasa macam cara dia sepak tu macam lagi menyakitkan hati berbanding berbanding pemain yang buat penalti Panenka tau. Sebab di mana dia letakkan bola tu betul-betul di bahagian bawah ketiak keeper Gladbach tu. Rasa macam terlampau tenang, terlampau cool. Tapi itulah Bellingham, memang sentiasa
cool bila ada pressure. Tapi sebelum kita cakap kita dah cakap pasal penalti pun, tapi saya nak cakap juga pasal kita punya build up sebelum kita dapat penalti tu. Macam Yudi cakap tadi, dia bermula daripada Gladbach cuba untuk membawa bola ke depan, tak sampai lagi ke garisan tengah tu, saya boleh nampak yang Brand dah boleh baca apa yang Elvedi cuba untuk buat hantaran kepada Gladbach punya pemain. Elvedi ni adalah centre back Gladbach. Memang semua apa yang saya nampak, semua pemain-pemain kita dah mark semua pemain Gladbach, dan Elvedi pun rasa tidak ada peluang lain untuk membuat hantaran dan dia cuba untuk bawa ke depan, tapi Brand memang boleh baca apa yang dia cuba nak buat. Dan bila kita counter tu, apa yang saya nampak, kita punya counter seperti biasa, kita punya counter Brand, walaupun kita tahu dia tak berapa laju, tapi dalam counter ni memang Gladbach rasa macam terkapai-kapai untuk kejar Brand. Dan kat situ saya nampak kita berdepan dengan 4 pemain kita berdepan dengan 3 pemain Gladbach. Itu yang saya rasa kita punya build up makin-makin improve, makin terbaik kita punya build up kita. Okay, so mungkin kita boleh pergi pada gol seterusnya. Okay, so gol ketiga ni saya betul-betul suka sebab lagi sekali kita nampak Malen dengan Brand involved dalam gol ni. Kita nampak Malen dribble bola dah sampai pada dekat dengan half opponent. Lepas tu dia 1-2 dengan Brand and dia satu simple pass pada Halle dan what a beautiful goal. Kita nampak ala-ala Lewandowski dulu. Tolong jangan cakap pasal Lewandowski. Sampai pada Halle and dia back heel. So betul-betul striker's goal. Instinct Halle ni top notch, and dalam game ni saya betul-betul suka yang Halle dah sampai balik pada posisi naturalnya yang boleh dikatakan target man. Bukan saja gol ni, gol yang dia cuba nak score sebelum ni yang dijadikan jadi penalti pula. Kita nampak insting Halle and posisi Halle all on point, and for me lah, I think this is his best game in a BBB shirt. Betul-betul perform. Untuk saya Halle dengan Malen betul-betul super game dalam game ni. Saya rasa mungkin saya boleh sekalikan gol Halle, gol kedua Halle dan gol ketiga Halle, sebab bagi saya dua-dua gol ni lebih kurang. Gol yang kedua ni macam Yudi cakap memang sangat cantik. Itu yang kita boleh nampak dengan cara dia kuiskan bola ke gol atau back heel gol tu, memang ketara yang dia punya confidence makin tinggi, dia makin selesa untuk membuat serangan, makin selesa untuk bergerak ke sana ke sini. Dalam perlawanan ni juga ramai yang mengatakan Halle makin banyak buat larian. Itu yang saya fikir, okay, mungkin Halle sekarang ni kita dah hampir sampai dia punya peak performance dia. Itu yang kita tak sabar dalam baki 2 perlawanan ni nak tengok dia macam mana. Sebab kalau nak cakap pasal Adeyemi, kita tak sentuh lagi pasal dia. Contoh macam perlawanan Bochum ni, saya nampak mungkin Adeyemi banyak tak ada peluang langsung, walaupun cubaan yang dia buat tu banyak sebenarnya, tapi dia tak ada tuah untuk dapatkan gol. Saya rasa kalau Adeyemi tidak perform pada mana-mana perlawanan, kita ada 2 lagi backup. Kita ada 2 lagi gantian, iaitu Halle dengan Malen yang sekarang ni memang on fire sekarang ni. Ya, cakap pasal gol seterusnya juga yang Zahin sentuh tadi. Itu pun gol yang begitu cantik. Simple tapi crossing Malen dengan cara Halle approach goal tu betul-betul dengan confidence, dan
betul-betul macam winger and strikers goal. Perfect. Macam saya cakap tadi, super game dari dua player ni yang I think Halle dapat 3 gol dalam game ni. 2 atau 3 gol. 2 gol. 2. Kan? And Malen ada banyak goal contribution dalam game ni. I think Malen has arrived. Halle also has arrived juga. Yes. Maybe saya nak sentuh sikit pasal posisi and cara permainan Halle in general lah. Sebab minggu lepas kita cakap pasal Halle and of course Zain ada sentuh yang dia seperti false nine. Ya, sebelum ni banyak almost every game dia macam saya petik jugalah, dia macam false nine and dia macam satu magnet untuk attract player-player lain. Permainan macam sedikit macam Giroud juga dalam World Cup team untuk France masa dia team tu menang World Cup. Apabila dia tak score banyak gol tapi dia so physically strong and dia attract ramai player. So itulah cara permainan Halle sebelum game-game sebelum ni. Tapi dalam game ni I really like it yang sebab cara Gladbach main sangat open. So Dortmund pun boleh ada banyak space and Halle ada banyak space untuk lari. Malen pun ada banyak space untuk lari and Halle boleh main game natural dia, iaitu as a target man lah. Sedikit macam Lewandowski, sedikit macam Haaland juga sebenarnya. Of course saya akan compare dengan player number 9 sebelum ni lah untuk Dortmund. So tapi ada satu info yang menarik. Bukan info lah. Ada satu tweet yang saya baca dah lama dah. Saya rasa mungkin beberapa bulan yang lepas, tapi sampai sekarang saya masih ingat lagi, di mana dia cakap pada sebelum ni, di mana Haaland masih bermain dengan kita bermain untuk Haaland, tapi bila Haaland masuk, kita bermain bersama Haaland. Ada perbezaan antara cara penggunaan ayat tersebut. Saya rasa itu sangat-sangat tepat. Kita memang main bersama Haaland dan Haaland sangat-sangat involved dalam kebanyakan build up atau kebanyakan attacking kita. Itu yang saya rasa, wow, Halle has arrived. And one important quality kita nampak dalam Halle is dia versatile. Sebab dia boleh jadi macam target man, dia boleh jadi team player macam and also like macam saya cakap tadi lah, magnet macam Giroud. Dia boleh hilang dalam game tu. Sebenarnya bukan hilang pasal dia tak contribute apa-apa. Kita lupa yang dia main sebab dia so involved dalam game yang dia tak flashy sangat. Dia tak show off. Dia nak pentingkan team game. Macam I think semua ni credit pada Terzic jugalah. Terzic and also Kel yang begitu bijak bawa player macam Halle dalam team kita ni. Saya nak sentuh jugalah pasal celebration dia, di mana celebration dia sentiasa cool saja bila lepas gol. Itu yang dia ada sentuh juga. Halle sendiri ada sentuh yang di mana bila dia gol, dia hanya celebrate dengan sekadar begitu saja, tak ada terlampau excited sangat. Dia ada cakap juga, tak silap saya, kenapa dia celebrate macam tu adalah disebabkan itu adalah tugas dia untuk menjadikan gol. So maksudnya saya nak cakap ni adalah dia tersangat fokus dalam tugas dia. Dia tak perlu nak fikir sangat yang dia perlu berebut untuk dapatkan gol. Apa tugas yang dia bagi untuk dapatkan gol atau buat goal contribution, dia akan deliver. Dia akan selesaikan tugas tu. Dan terbukti dalam perlawanan Gladbach ni. Dan dalam perlawanan sebelum-sebelum ni pun boleh nampak yang Halle makin lama makin improve. Perlu diingatkan yang Halle ni ada macam mana saya nak cakap dalam bahasa Malaysia, ada penyakit kanser yang sangat teruk, yang sangat menjejaskan kesihatan. Kita tak sangka pun dia boleh kembali semula ke skuad kita dalam masa yang sangat-sangat cepat. Tapi inilah dia sudah tiba.
Ya, sampaikan player yang kita bawa untuk replace Haller pun sekarang boleh katakan dah hilang dah. Okay, so I think kita like first half kita dalam game ni begitu memberangsangkan wonderful four goals, tapi terpaksa aku lah yang kita ada kekurangan. Dan dalam second half tu walaupun kita dibolosi dengan satu penalti, untuk saya lah sebelum penalti tu kita dah perfect. Penalti tu juga untuk opinion saya sebenarnya bukan penalti, sebab begitu close sangat decision nak buat decision tu, sebab Gio Reyna satu defense yang bagus, dia dapat protect gol kita dengan daripada sepakan Bensebaini. So dia dapat protect gol tu dari dimasukkan dalam gawang gol kita, tapi very close decision lah saya katakan, sebab kaki dia terkena kaki Bensebaini sedikit. So referee bagi penalti, so no choice lah. Dalam situasi penalti tu bukan selalu kita boleh selamatkan. So ya, kita dibolosi gol. Saya ada tengok juga replay tu yang berkenaan dengan Reyna ada sentuhan di bahagian lutut. Itu mungkin kalau saya bukan penyokong BVB, saya akan cakap, oh ini penalti. Oh ini sudah semestinya penalti sebab ada ni kontak, sentuhan di bahagian lutut. Tapi macam Yudi cakap tadi, terlampau lembut kot atau terlampau soft kot. Kenapa dalam perlawanan ni Gladbach boleh dapat penalti tapi kita tak dapat penalti pada perlawanan Bochum sebelum ni? Itu lagi ketara, kita kontak yang Adeyemi kena. Padahal bola tak sentuh pun, tapi media pun dah cover cakap pasal yang referee punya quality referee di Bundesliga tak begitu bagus. Itu yang mungkin saya rasa pelik sikit dalam perlawanan ni. Tapi saya mungkin nak sentuh sikit pasal Reyna punya keputusan untuk terpaksa turun ke bawah, sebab saya nampak yang sepatutnya bukan Reyna yang patut kejar Weigl dalam bahagian kotak penalti kita. Sepatutnya Wolf yang perlu bertanggungjawab untuk kejar Weigl ke atau siapa? Mungkin saya tersilap. Bensebaini. Okey. Sepatutnya pendapat saya sendiri Wolf yang perlu kejar Bensebaini, sebab saya nampak Zula pun mungkin dah lock dia punya mata dia untuk tengok serangan Gladbach. Tapi mungkin saya silap. Tapi saya rasa kesilapan besar yang salah seorang pemain kita buat adalah Wolf. Dia yang patut bertanggungjawab dalam situasi ni, bukannya Reyna. Yalah, Reyna pun kita tahu dia penyerang, bukannya pertahanan. Itu yang saya rasa dia tersentuh lutut siapa lutut tu, Ngomo ke atau Bensebaini. Itu yang saya tak ingat tu. Yeah, I think lutut Bensebaini. Yalah, so gol tu dah terjadi, so tak boleh buat apa-apa. And so untuk Dortmund biasalah, lepas kita dibolosi satu gol tu, kita mula nampak crack dalam permainan kita. Susah nak nafikan, sebab lagi satu bukan salah Terzic lah saya rasa, sebab first half kita dah boleh dikatakan dah menang game tu dah. So second half dia slowly one by one dia keluarkan player sama player kita untuk bagi rehat, dan kita nampak Malen dikeluarkan, Brand dikeluarkan, Hummels dikeluarkan, Reyerson dikeluarkan. So terpaksa lah kita dibolosi lah, sebab and overall untuk saya bukan game ni saja, banyak-banyak game yang last man standing saya selalu nampak ialah Reyerson sebenarnya. So
disebabkan Ryerson dah dikeluarkan dan Hummels pun telah dikeluarkan dalam pada takat tu, kita nampak yang Reina yang terpaksa datang bawah lah. So that's why that happened. Itulah yang saya rasa macam perlawanan sebelum-sebelum ni pun memang ada beberapa keputusan yang Terzic buat untuk keluarkan beberapa pemain kita sangat-sangat merisaukan. Tapi dalam perlawanan ni saya rasa saya faham kenapa dia keluarkan, sebab kita nak jimatkan tenaga kita untuk berdepan dengan Augsburg pada minggu depan. Itu yang saya sendiri rasa lah. Mungkin Terzic buat keputusan yang untuk selamatkan skuad kita juga supaya kita tak ada kecederaan. Tapi saya tak boleh nak salahkan Reina jugalah, sebab itu bukan dia punya role dia untuk turun ke bawah. Tapi nak sentuh pasal separuh masa kedua ni, sebenarnya kita tetap main dengan baik. Kita tetap banyak buat peluang juga untuk dapatkan gol. Bukannya kita terus tukar daripada selesa, daripada 4 gol kita terus jadi selesa. Tak, kita tetap cari peluang juga. Bila saya tengok statistik pun, pada separuh masa pertama kita ada jangkaan gol atau expected goal 2.62, dan di separuh masa kedua pula kita ada 2.03. Itu saja dah menunjukkan yang kita sebenarnya masih lagi mencari gol untuk kita berada di tempat yang lagi selesa. Sebenarnya kalau saya nak cakapkan juga, masa Edin Terzic dapatkan gol keempat tu pun, muka dia masih lagi tak begitu, masih lagi tak selesa, masih lagi tak puas. Tak puas hati. Macam dia tahu kita akan dikejar semula, kita akan dibolosi. Itu yang saya rasa dia perlu, bagi dia perlu berwaspada, kena cautious. Okay, kita ada 4 gol lead, kita ada 4 gol perbezaan di separuh masa pertama, kita kena fokus lagi. Ya, mungkin dia harapkan 6-0 jugalah dalam game ni. Sebab minggu lepas kita 6-0 dan minggu ni sebelum kita main Bayern dah dapat 6-0. So mungkin secara tidak sengaja dia rasa macam kita perlu jaringkan banyak gol lagi. Tak tahulah. Dalam second half juga mungkin I go to the next goal yang kita bolosi juga. Macam Zain kata, kita bukan boleh katakan bukan park the bus lah. Kita still go for it walaupun dah 4-1, kita cuba attack lagi. Dan disebabkan itu yang Gladbach buat satu counter attack, and one of their best player dalam banyak-banyak season lah, saya rasa Lars Stindl yang buat satu gol yang begitu cantik lah kalau saya based on my opinion. And disebabkan hampir macam one-on-one dengan keeper, Kobel tak boleh buat apa-apa lah. So pada takat tu jadi 4-2 pula. Dia bila dah ada 2 gol perbezaan ni, kita makin risau tau. Sebab kita pernah berdepan dengan Werder Bremen sebelum ni, kita dikejar semula dan kita tak dapat 3 mata penuh. Dan kita tahu BVB bila dah dapat 1 gol di bolosi, memang kita akan terus mental terus down, terus drop our body, drop our heads. Itu yang bila masuk ke gol kedua daripada Gladbach ni, okay, apa benda ni? Sebab masa tu pun dah minit ke 85. Saya yakin semua dah makin risau, semua peminat-peminat dah makin risau, sebab kita punya pertahanan yang tiba-tiba terus macam switch off. Yang ni saya macam nak salahkan Wolf jugalah kot, sebab episod sebelum ni saya ada cakap saya nak masukkan Wolf sebagai gantian Guerrero sebab saya nak elakkan Guerrero hilang posisi. Tapi dalam perlawanan ni pula Wolf yang buat kesilapan besar, iaitu tinggalkan ruang yang sangat besar.
Sepatutnya Wolf boleh kejar pemain daripada Gladbach ni, nama dia Nets. Dia merupakan left back. Tapi entah kenapa dalam perlawanan ni dia mungkin agak tertidur sikit kot. Itu yang kita terus dapat bolos yang kedua. Dan kita makin risau tentang bolos ni. Ya, untuk saya, opinion saya lah, bukan sebenarnya salah Wolves sangat lah, sebab cara team kita di set up oleh Terzic, saya rasa memang semua orang faham yang player macam Guerrero dengan Wolf diberikan ruang untuk buat satu attacking play, dan kalau kita perlu defend dari counter, kita berikan role pada Rayson atau Emre Can atau Hummels, Slaughterback untuk datang balik bawah untuk defend. Tapi kan masa seperti yang saya cakap, pada situasi, pada point tu kita dah nampak yang player defensive minded dah dikeluarkan dalam game tu dah at that point. So jadi problem yang lain lah untuk saya, problem squad depth pula, sebab player yang kita bawa untuk replace player yang dah penat tu bukan best player lah, boleh dikatakan player macam 60% of our best quality lah, boleh katakan. So bukan, not surprising yang kita dibolosi lah. Tapi saya nak sentuh jugalah yang apa Yudi cakap tadi tentang Riazon. Saya rasa Riazon ni perlu diteruskan untuk baki dua perlawanan ni, sebab memang ketara dia punya stamina dia macam tak pernah berkurang langsung. Yes. Ada sekali tu yang saya nampak Wolf macam biasa, dia hilang posisi dia di bahagian kanan, tapi Riazon daripada bahagian kiri, daripada garisan tengah tu terpaksa turun ke bawah dan switch position ke bahagian Wolf pula, di mana Wolf sedang berjoging saja time tu untuk track back. Itu yang saya rasa macam, aduh mak Wolf, saya sebelum ni saya nakkan Wolf diturunkan sebab nak elakkan posisi ada ruang di bahagian posisi dia, tapi dia pula yang buat masalah. Tapi tak boleh lupakan yang Riazon ni sebenarnya dia lah pemain yang selalu selamatkan kita. Yes, betul. Walaupun dia tak dicakapkan sangat, walaupun dia tak dihebahkan sangat oleh media-media, saya rasa kalau Riazon main di Premier League atau English Premier League, saya yakin nama dia mesti antara top yang disebut oleh peminat-peminat. Tapi disebabkan dia bermain di Bundesliga, nama dia tak disebutkan langsung. Yeah. Untuk saya personally lah, I think for me is like signing of the season untuk Dortmund, sebab walaupun not flashy player, walaupun tak score banyak gol ataupun tak defend begitu cantik dan bukan so skillful player, tapi tanpa Rayson, I think setakat ni kita akan dah bolosi banyak gol lah, dan takkan kita dalam title race at this point of the season. Jangan lupa yang Riazon ada juga satu gol masa awal-awal permainan, awal-awal diturunkan. Waktu tu pun Adeyemi masih lagi mencari gol pertama dia, tapi Riazon yang dapatkan gol pertama dia berbanding Adeyemi. Bukan nak cakap Adeyemi tak power, tapi mungkin Riazon lebih bertuah di bahagian situ kot. And I think ramai juga lupa yang sebelum I think almost half of the season or more than that, Freiburg dengan Union Berlin dalam tangga pertama dan kedua dalam Bundesliga. Masa tu Riazon masih dalam tim Union Berlin. So sekarang kita pula di tangga kedua dan Union Berlin dah nombor 4 pula. So itulah kepentingan Riazon dalam defense. Okay, mungkin kita boleh masuk pula gol yang terakhir, di mana gol kelima kita, Yudis. Yes, so pada tahap tu kita dah 4-2 dah, dan 90 minit dah habis, 93 minit pun dah habis, 3 minit yang diberikan. So kita ingatkan
game tu akan habis dan kita nampak kita dapat satu peluang untuk free kick, and kalau tak silap Emre Can, kalau tak silap dia buat satu bukan Emre Can, Guerrero dia buat satu crossing free kick yang begitu cantik, and keeper terpaksa selamatkan. Dan macam biasa pemain yang selalu akan bagi gol contribution dari bench, pemuda kita Giovanni Reina, dan what a simple tap in and right place at the right time lagi sekali lah. Saya tak rasa itu adalah crossing daripada Guerrero, tapi apa-apa pun Reina tetap berada di tempat yang betul, tetap berada di waktu yang sangat tepat. Itu adalah rebound yang kalau kita tengok balik pun highlight atau replay, bola daripada Guerrero tersebut memang sangat-sangat laju. Keeper Gladbach pun tak boleh nak buat apa, dan bola tersebut memantul ke Reina. Dia memang sangat bernasib baik di situ, tapi macam kita ada sentuh sebelum ni, Reina ada striker instinct kot. Tapi mungkin kalau saya nak sentuh sikit tentang kehadiran dia bila diturunkan pada kesebelasan utama berbanding dia disenaraikan di bangku, mungkin dia tak begitu menyelah bila dia kesebelasan utama. Tapi bila dia di bahagian bangku dan dimasukkan akhir-akhir minit, itu yang kita nampak dia sangat-sangat menyelah. Kalau saya keluarkan statistik pun, sebelum ni 4 perlawanan maafkan saya, 4 gol terakhir dia mesti berakhir dengan akhir-akhir minit, iaitu 93 minit, 82 minit, 92 minit dan baru-baru ni 94 minit. Generational talent mungkin. Dia ada bright future mungkin. Mungkin dia terikut ayah dia lah, sebab ayah dia pun satu legend football, kalau tersilap Argentina kan? Yes. Oh, Argentina bukan US? Sorry. Uruguay kot. Nak kena fact check. Tapi Yudis ada tahu yang isu parents Reina tu ke? Itu yang saya tak begitu tahu sangat, dan sebenarnya saya tak nak ambil tahu sangat pun. Tapi mungkin kalau Yudis ada tahu pasal info berkenaan dengan Reina ni, mungkin boleh jelaskan juga ke para pendengar kita. Saya tak begitu tahu pasal detail pasal Gio Reyna ni, tapi saya tahu bapa dia ex-player, and also dia adalah pemain yang lahir di US yang lahir di US lah, sebab tu dia adalah national team, dia main dalam national team US juga. Sebab mungkin ada yang tertanya-tanya kenapa Reina jarang dimasukkan. Tapi kalau saya yang menjawab, mungkin saya cakap dia hanya berkesan pada separuh masa kedua saja, dan itu adalah salah satu sebab kot dia tidak diturunkan sebagai kesebelasan utama. Tapi mungkin saya silap, mungkin Yudis ada pendapat yang lagi baik daripada saya. Okay, saya baru saja fact check. Betul, bapa dia pemain dari negara Argentina, tapi okay. Dia pergi ke US, dan sebab tu dia kahwin dengan isteri dia dari US, and so on lah. So sebab tu anak dia pun player US, and ayah dia ni Claudio Reyna pun ada banyak cap untuk US juga. Okay, pasal Gio Reyna, I think very obvious lah. Saya pun dah pernah petik. Untuk saya, Gio Reyna dengan Jamie Bino-Gittens at the moment masih sangat muda, dan diorang hanya boleh main sebagai power sub lah, sebab kalau dia mainkan untuk full 90 minutes, kadang-kadang kita nampak diorang tak boleh hold posisi diorang. At one point mungkin diorang penat ataupun tak cukup idea, dan
end up dia macam jadi liability sikit lah untuk team kita. Sebab tu lebih baik jadikan sub, and contribution dia orang sebagai sub sangat tinggi. And kalau tak silap saya, ada satu stat yang bukan dua orang player saja. Overall kita adalah team yang banyak skor dari sub dan di second half dalam season tahun ni. So tak not surprising lah untuk Terzik selalu mainkan dua-dua player ni sebagai sub. Dan mungkin saya sentuh sikit je lah. Mungkin ramai yang terlepas pandang bila kita bercakap tentang pemain muda ni. Kita semua tahu Gio Reyna, Jamie Bynoe Gittens, Moukoko pemain-pemain muda. Tapi kita selalu terlepas pandang. Saya rasa mungkin saya seorang je kot, atau mungkin ramai juga yang terlepas pandang, yang sebenarnya Jude Bellingham ni adalah salah seorang pemain muda juga. Tapi kita nampak dia di atas padang seperti pemain yang sudah biasa dengan Bundesliga, sudah biasa dengan pemain-pemain top player. Memang saya rasa terkejut juga nak bila tengokkan balik level Bellingham ni berbanding dengan Gio Reyna, Moukoko, Bynoe Gittens. Bukan nak merendahkan mereka, tapi saya cuma just nak bagi peringatan saja. Ya, sebenarnya Bellingham lagi muda dari Gio Reyna sebenarnya. Oh, ramai yang tak tahu yang lagi terkejut. Itulah sebenarnya bila Gio Reyna datang pada tim kita, dia adalah satu prospek yang sangat talented, dan ramai yang kata dia akan main dan jadi profesional seperti ayah dia. Tapi disebabkan oleh satu, dia masih muda bila dia join Dortmund, and banyak injury yang bagi dia tak cukup playing time, and jadi macam ni lah dia sekarang still on the road to jadi satu amazing player. Tapi saya compare dengan Bellingham dan Haaland jugalah, sebab dia orang sangat muda, dan Dortmund juga disebabkan konsistensi dia orang dan top mentality, and also jarang ada injury yang besar yang jadikan dia orang slowly boleh improve themselves, and one of them dapat dijual pada tim yang besar, satu lagi mungkin akan dijual untuk pada tim yang besar. So macam itulah dekat Dortmund ni, player-player yang muda dan konsisten eventually akan jadi player yang besar lah. Mungkin saya nak sentuh sedikit saja, saya tak nak bercakap panjang, sebab saya ada cakap juga bukan isu lah. Ini adalah satu topik yang saya ada cakap sebelum ini. Saya ada nampak yang Sebastian Kehl dah cuba atau dah buat pun polisi dia untuk sentiasa fokus kepada pemain-pemain yang lebih berpengalaman berbanding pemain muda. Kalau kita tahu BVB sebelum ni adalah, mungkin saya boleh cakap, kilang untuk pemain muda developkan cara dia atau developkan prestasi dia untuk bermain di klub yang lebih baik. Tapi tidak lagi selepas ini. Mungkin kita akan nampak ramai lagi pemain-pemain yang berpengalaman dalam Bundesliga, dan saya pun tak boleh nak agak sama ada Gio Reyna akan dilepaskan ataupun tidak. Tapi apa yang saya nak cakap ialah, lepas ni mungkin kita dah tak dengar lagi prospek-prospek muda daripada BVB. Kita akan dengar yang pemain-pemain berpengalaman masuk BVB. Ya, yang tu susah nak predict lah, but satu yang certain, saya rasa mungkin dalam 5 tahun ke 10 tahun ke, still akan ada pemain muda yang join Dortmund, sebab selalu Dortmund terkenal untuk memberi peluang pada pemain muda untuk menyerlah, dan bukan cakap pasal pemain tu akan jadi pemain besar dan dijual pada kelab besar macam stepping stone, this and that. Bukan itulah, sebab ada juga banyak tim lain yang buat benda yang sama, tapi disebabkan
pemain ada chance untuk menyerlah dan be part of something big. Sebab tu ramai player yang selalu pilih BVB. Itulah even Adeyemi pun Adeyemi, Mokoko, ada long list lah. Kita boleh cakap yang dia trust the whole what they call that staff and also vision Sebastian Kehl. Okay Yudis, kita ada 2 lagi baki perlawanan selepas ni. Kita akan menentang Augsburg pada 21 Mei 11.30 malam. Kita akan bermain di tempat Augsburg sendiri dan kita masih lagi satu mata di bahagian Bayern Munich sekarang ni. Tapi kepada sesiapa yang mungkin nakkan The Lebah Malaya Podcast ni untuk buat satu video akan datang nanti, kalau ada sesiapa berminat mungkin boleh bagi tahu dekat dalam komen, sebab sekarang ni saya sedang pakai jersey klasik BVB pada tahun 2000, pada musim 2011-2012. Itu adalah musim kali terakhir kita menang Bundesliga sebenarnya. Itu yang saya pakai baju ni untuk malam ni. Tapi sebenarnya saya nak cakap yang 2 perlawanan ni sangat-sangat crucial untuk kita. Dan saya pun tak dapat nak ramalkan yang adakah BVB boleh dapatkan 6 mata penuh atau bolehkah Bayern Munich tergelincir untuk tak dapat sebarang mata. Ada apa-apa ramalan tak, Yudis? Ini adalah soalan yang saya sengaja bagi on the spot. Okay. Disebabkan walaupun kita main away, disebabkan tim yang kita main ialah Augsburg yang untuk saya adalah sangat-sangat inconsistent. Jarang kita tengok Augsburg menang dengan banyak gol. So either dia menang 1-0 ataupun dia draw ataupun dia kalah terteruk. Macam dia pernah kalah dengan Bayern 5-3, dia pernah kalah dengan Leipzig 3-2. So akan ada gol dalam permainan seperti ini. Mungkin saya boleh predict 3-1 kot. Sebab Dortmund is on a very good high and baru dua game berturut-turut main at home and dia boleh membawa confidence tu dan bersama dengan quality squad kita akan jadi mudah untuk kita lawan Augsburg. Sebelum saya bagi tahu ramalan saya, mungkin saya nak sentuh sedikit tentang mata Augsburg sekarang ni. Augsburg berada di tangga ke-13 dengan 34 mata. Saya sebenarnya agak yakin yang Augsburg masih lagi ingin dapatkan mata disebabkan beza mata yang sangat dekat dengan tangga ke-16 iaitu Schalke, dan di tangga ke-17 pula Stuttgart dengan 29 mata, dan tangga terakhir iaitu Hertha Berlin 25 mata. Jarak mata tu sangat dekat dan saya yakin Augsburg akan bermain sangat bersungguh-sungguh untuk sekurang-kurangnya dapatkan 1 mata untuk menaikkan lagi perbezaan mata untuk turun ke tangga ke bawah. Mungkin kalau Augsburg kalah pada perlawanan ni dan dia akan berdepan dengan Gladbach pula. Gladbach kita tahu satu tim yang agak kuat dan saya yakin Augsburg akan bermain bersungguh-sungguh dalam perlawanan ni. Itu yang saya rasa, saya ramalkan perlawanan ni agak-agak sengit dan saya nak ramalkan kita hanya menang 1-0 saja. Tapi bukannya ramalan ni tepat. Sebelum ni pun ramalan kita tak pernah satu pun yang dapat tepat. Sebelum ni saya ramalkan Gladbach kita hanya menang 1-0 tapi kita ada pesta gol 5-2. Tapi ini sekadar ramalan saja. Tapi so far kadang-kadang lah saya dapat goal difference yang betul. Sebab sebelum ni saya ramalkan kita menang 3-0 tapi jadi 5-2 pula. So okay lah, not bad lah. So okay lah.
At least adalah something perbezaan gol. Okay, Yudis, mungkin kita boleh tamatkan episod ni. Saya biarkan Yudis untuk take the stage. Okay, so kita ada hanya baki 2 game saja lagi. So harap-harap kita akan menang 2 game dan kita jadi German Champions untuk musim 2022-23 ni. So itu saja dari kami, The Lebah Melaya Podcast. It's me Yudi signing off. Auf Wiedersehen, goodbye. Bye-bye.